Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Aisyah Rahman untuk Big Update. Isu pasir Melaka semakin panas. Perbalahan berkaitan isu pasir di Melaka telah menjadi perbincangan semasa dan nampaknya semakin hangat diperkatakan, khususnya di pecutan terakhir tempoh berkempen PRU DUN Melaka ini. Terdahulu, laporan demi laporan kepada pihak polis telah dibuat berkaitan dakwaan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun, tentang pembolotan projek ekonomi dan penipuan royalti pasir laut di Melaka oleh beberapa individu. Terkini, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, yang juga antara individu yang giat memberi pencerahan, jawapan serta serangan balas mengenai isu ini, menyatakan ketika zaman Idris Harun dan Adli Zahari menjadi Ketua Menteri, mereka berdua ini juga telah memberi kebenaran eksklusif untuk pengeluaran pasir di kawasan Rizab, hutan simpan kekal di negeri Melaka. Kita minta pihak polis dan pihak SPRM menyiasat apa imbuhan yang Idris dan Adli telah perolehi dengan meluluskan penggondolan Rizab hutan simpan kekal itu. Ini fakta dan saya mempunyai bukti yang cukup. Kita cabar dia. Kalau benda ni tak betul, heret saya ke mahkamah. Kita ada dokumen-dokumen dan kita boleh minta kerajaan negeri yang hari ini di bawah kerajaan Datuk Seri Sulaiman lagi sebagai caretaker government untuk mengeluarkan semua bukti. Walaupun ada dokumen-dokumen di bawah OSA, tetapi kalau mahkamah yang meminta bukti-bukti ini dikeluarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk ianya dapat dikemukakan di dalam mahkamah. Tuan-tuan, kita nak tahu apa imbuhan yang Idris dan Adli perolehi dengan meluluskan penggondolan tanah Rizab hutan kekal ini. Dan saya nak beritahu bahawa hutan ini seluas 200 hektar, tuan-tuan. Seluas 200 hektar. Kawasan Rizab hutan simpan kekal yang terlibat ini kemudian dinamakan semula oleh Adli sebagai hutan pengeluaran. Hutan pengeluaran daripada hutan simpan kekal. Adli tukar nama jadi hutan pengeluaran untuk menghalalkan dia mengeluarkan pasir daripada hutan simpan kekal ini. Yang meluluskan mula-mula ini Idris Harun. Tetapi sampai 2020. Kemudian sebelum bertukar kerajaan kepada Datuk Seri Sulaiman, Adli pula luluskan sampai 2025, tuan-tuan. Lagi 5 tahun. Adli telah memberikan kebenaran ini sehingga tahun 2025. Kawasan Rizab hutan kekal yang terlibat ini adalah kawasan yang sensitif kerana ia juga adalah kawasan tadahan air di daerah Jasin. Beliau kemudian telah membuat lafaz sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa beliau tidak mereka cerita berhubung dakwaan berkaitan isu pengeluaran pasir dan tambakan laut di zaman Ketua Menteri Melaka ke-10 dan ke-11 berikutan tindakan balas pihak lawan yang turut membuat laporan polis mengenai kenyataan beliau. Berikut adalah klip kenyataan di laman Facebook rasminya. Wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa dakwaan saya berhubung 28 konsesi tambakan laut. Baca betul-betul ni. Senarai konsesi penambakan laut di negeri Melaka di bawah pentadbiran Datuk Seri Idris Harun dan juga Datuk Seri Adli Zahari, tuan-tuan. Bermula daripada 16 hari bulan 12 tahun 2013 yang pertama sehinggalah yang terakhir, saudara, pada 5 hari bulan 9 tahun 2019. 28 syarikat ini, tuan-tuan, telah memperolehi konsesi untuk menambak laut. Dia menambak laut di pantai Kota Laksmana, menambak laut di pantai Kelebang. Okey. Saudara, 28 konsesi ini, saya bersumpah dengan kalimah Allah wallahi wabillahi watallahi bahawa dokumen ini saya perolehi daripada dalaman kerajaan negeri Melaka. Satu pun saya tak ada tambah, saudara,
Ianya bukan saya reka seperti mana yang Idris Harun. Bagi mendapatkan maklum balas tentang kenyataan ini, wartawan BBTV telah berjumpa Datuk Seri Idris Harun pagi tadi. Saya dah buat, saya dah minta rakan saya semalam buat laporan polis. Terutamanya berkaitan dengan tuduhan pembunuh karakter upahan ni, Lokman Adam ini, terhadap saya, Adli Zahari dan TYT dan semuanya. Dia tuduh berbagai kat situ. Laporan polis telah dibuat. Dan laporan polis itu adalah berasaskan kepada berita yang dibawa itu adalah berita palsu dan beliau menipu. Beliau menipu dan menyelewengkan fakta serta menyelewengkan pahaman rakyat, persepsi rakyat. Berbeza persepsi negatif. Ada aktanya diberitahu oleh Badrul semalam. Dia kata polis ada akta dan sebagainya dan boleh dikenakan tindakan, siasatan sedang dijalankan. Berkenaan dengan viral-viral telah berlaku sekarang ni, satu hari ini. Pertama yang Lokman Adam semalam dia buat sumpah laknat. Dia kata dia ada bukti daripada kerajaan negeri mengatakan Datuk berikan konsesi-konsesi pasir kepada anak mantan TYT, Tun Khalil dan macam-macam lagi lah. Lagi sebutlah nama lagi banyak-banyak. Dia ada sebut. Dia ada sebut. Tak termasuk pantai-pantai pasir laut dan sebagainya yang dimiliki konsesinya oleh siapa. Itu dia tak sebut. Majoriti keluarga siapa dia tak sebut. Dia cuma sebut. Dia tak sebut? Dia cuma sebut zaman era Datuk Seri dan juga YB Ali. Dan dia tak sebut pula siapa yang menghidupkan balik lesen-lesen itu. Dia tak sebut. Dia tak sebut. Jadi kita dalam kita berpolitik ini, kita ada orang-orang seperti itu. Nama pun saya malah nak sebut. Orang seperti itu yang tugasnya adalah peranannya ataupun profesionnya adalah pembunuh. Pembunuh karakter upahan. Pembunuh karakter upahan. Ramai pembunuh karakter upahan ni hari ni. Berapa dibayar? Siapa bayar dia lebih, dia bunuhlah karakter orang tu. Ada faham? Bunuh karakter, bukan pembunuh upahan. Pembunuh karakter upahan. Jadi orang-orang macam ni nak percaya macam mana? Dulu dipecat daripada parti, tuduh orang pelbagai. Kita tahu sejarah dia. Saya cerita lagi sejarah dia. Dia ni sebelum dia mendapat sebarang tempat dalam struktur parti ni, dia berjumpa saya. Dia tanya saya, dia kata, "Bang, saya ni macam mana bang? Mana saya nak duduk?" Jadi ketika itu Datuk Seri Zaid, kalau tak silap saya, adik ipar dia meninggal sebagainya. Jadi saya hadir di perkebumian tu, dia duduk belakang saya. Dia datang naik kereta dengan isteri dia, kata, "Bang, saya ni macam mana bang?" Dia kata, "Senang je, kau ni ada degree," kata. "Degree kau ISA, tak ramai orang ada degree ni," kata. Jadi gunakan pengalaman kau ni untuk berceramah. Berceramah macam be consistent. Ceramah. Jadi dia ikut cakap saya. Akhirnya dapat tempat. Jadilah seperti hari ni. Tak sangka pula proses itu merosakkan dia hari ni. Jadi orang seperti ni kita jangan dengar cakap dia. Dia boleh sumpah apa dia nak sumpah. Dan kalau dia patutnya dia semak lagi. Bila usul asal syarikat tersebut mendapat perolehan ataupun mendapat kontrak itu, dia kena semak betul-betul. Dan ketika saya berhentikan, semak balik. Saya berhentikan semua kegiatan-kegiatan itu kerana ada satu empangan pecah. Dan saya nampak pecahnya empangan itu boleh menjejaskan keselamatan dan mengancam nyawa masyarakat kampung. Saya berhentikan. Cuba dia semak. Jadi dia bolehlah sumpah laknat apa semua. Dia belum tahu. Jangan main-main ya. Jangan main-main dengan sumpah laknat. As I am here, I don't like to hear that. I don't like to see that. Jangan main-main ya. Kerana kita bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bukan main-main. Kita nak bercakap tentang urusan manusia dengan manusia. Kalau katakan anak ramai TYT daripada Tun Said Zahiruddin, Tun Said Ahmad, Tun Khalil, Tun Ali Rastam, semua anak ada terlibat perniagaan. Semua anak ada terlibat perniagaan. Apa kuasa kita nak marah kalau semuanya sah? Yang kita marah ni yang curi royalty pasir tu. Yang curi wang awam, yang curi dana rakyat. Kita kata kau nak lombong pasir, kau nak korek pasir berjuta tan ke, nak tutup dunia ni pun buatlah. Tapi jangan curi royalty yang kerajaan telah tentukan. Yang rompak wang rakyat ini, yang rompak wang awam ini, yang curi royalty pasir itulah perlu bersumpah. Sama ada dia mencuri atau tidak. Bersumpah hari ini supaya rakyat tahu dia mencuri atau tidak. Selain perkembangan ini, sempena Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri Melaka besok, Kerajaan Negeri telah mengumumkan Hari Kelepasan Am Khas
20 November bagi membolehkan rakyat Melaka menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Untuk itu, sekian Big Update kali ini. Teruskan menyokong kami di semua saluran media sosial BBTV. Kami akan kembali dengan berita lain. Salam hormat.